Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke pertandingan debat Piala Ketua Menteri Sabah tahun 2022. Untuk makluman hadirin sekalian, persidangan ini dapat ditonton secara siaran langsung melalui saluran YouTube kami melalui pautan Linktree palangsiaran.langsung. Saya Muhammad Rozlan bin Martinus, merupakan Tuan Yang Pertua Dewan Anda pada sesi kali ini. Baiklah, persidangan kita akan dimulakan sekarang. Izinkan saya untuk memperkenalkan ahli-ahli yang berhormat yang akan menyampaikan hujah serta bidasan pada persidangan ini. Pihak kerajaan diwakili oleh mahasiswa daripada Universiti Teknologi Mara, Terengganu, Muhammad Aiman Hafiz bin Alias selaku Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Muhammad Aiman Hafiz bin Alias, Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Muhammad Afiq bin Abdul Halim, Yang Berhormat Menteri Pertama Nik Mashita binti Nik Nasri, dan Yang Berhormat Menteri Simpanan Muhammad Amir Hafiz bin Yazman Hafid. Pihak pembangkang diwakili oleh mahasiswa daripada College University Politek Mara. Yang Berhormat Ketua Pembangkang Nurul Ain binti Kamaruzaman. Yang Berhormat Timbalan Ketua Pembangkang Muhammad Fahmi Harmadi. Yang Berhormat Pembangkang Pertama Nurin Nabiha binti Ramlan, dan Yang Berhormat Pembangkang Simpanan Siti Farawida binti Ismail. Hakim bagi pusingan ini ialah Ketua Hakim kita Encik Muhammad Nasaruddin, maafkan saya. Hakim kedua Profesor Madya Dr. Muhammad Elmi Mokhtar, dan Hakim ketiga Encik Awang Muhammad Nur Jihan. Sekiranya semua ahli yang berhormat sudah bersedia, persidangan akan dimulakan sekarang. Usul bagi pusingan ini ialah teras 16 SDG dalam kurungan Sustainable Development Goal mesti menjadi pemacu utama SMJ. Dengan ini saya menjemput Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk membuka sesi perdebatan. Dipersilakan. Cubaan boleh dengar? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua Dewan, perwakilan kerajaan, sahabat pembangkang, seterusnya warga Dewan yang sudi melapangkan masa. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, selaku perwakilan kerajaan, saya ingin mengajak perwakilan pembangkang untuk sama-sama kita debatkan satu usul. Teras 16 Sustainable Development Goals mesti menjadi pemacu utama SMJ, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Baik, pertama sekali, suka untuk saya terangkan kepada anda tentang fahaman setiap frasa dalam usul kita pada hari ini. Saya mulakan dahulu dengan pemahaman asas tentang Sustainable Development Goals. SDG ini merupakan matlamat SDG ataupun lebih dikenali sebagai matlamat pembangunan global yang telah ditubuhkan dan dilaksanakan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada tahun 2015, tuan-tuan dan puan-puan. Dan dalam SDG ini telah meletakkan beberapa garis panduan polisi kepada negara-negara untuk kita mencapai Sustainable Development Goals pada tahun 2025. Ada 17 teras dan matlamat yang dikenakan meliputi. Contohnya aspek kesihatan, alam sekitar, dan salah satunya adalah tentang keamanan dan kelengkapan sosial, iaitu teras 16 dalam SDG ini, tuan-tuan dan puan-puan. Dan dalam kita ingin mencapai teras 16 iaitu keamanan dan kelengkapan sosial, ada beberapa pendekatan yang dilaksanakan dan ditekankan oleh SDG. Pertama, kita perlu memberikan keadilan sosial kepada rakyat dalam negara, tuan-tuan dan puan-puan. Kedua, tentang ketelusan pentadbiran untuk memastikan kelengkapan sosial ini dapat untuk kita capai. Dan yang keempat, memberi identiti yang sah kepada rakyat menjelang tahun 2030. Maka, apakah pula yang anda perlu faham tentang SMJ? SMJ ataupun Pelan Pembangunan Negeri Sabah ini, atau lebih dikenali sebagai Pelan Pembangunan Sabah Maju Jaya, telah pun diperkenalkan pada tahun 2021 oleh Ketua Menteri Sabah
Datuk Seri Panglima Haji Hajiji bin Haji Nur, tuan-tuan dan puan-puan. Dan SMJ ini merupakan pelaksanaan polisi pembangunan negeri Sabah yang menekankan tentang aspek pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan juga pembangunan fiskal. Maka apa yang anda perlu tahu tentang pemacu utama? Bila kita bercerita tentang pemacu utama, kita ingin menjadikan teras 16 ini diutamakan dalam SMJ berbanding teras yang lain, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, iaitu tentang kelengkapan sosial dan juga keamanan. Jadi, bila kita berbicara tentang mesti menjadi punca kes perwakilan kerajaan, kami percaya teras 16 SDG mesti menjadi teras pemacu utama SMJ kerana keperluan teras 16 SDG yang menjadi pemacu utama SMJ. Dan hujah-hujah kami akan bercerita soal masalah-masalah yang dihadapi oleh negeri Sabah yang akhir sekali dengan kita mengutamakan SDG ini, akhir sekali boleh untuk kita mendepani masalah ini. Sebelum saya teruskan kepada hujah-hujah perwakilan kerajaan, silakan. Yang berhormat, bagaimana hari ini teras SDG 16 ini boleh untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di Sabah? Mohon respon. Itu yang saya akan buktikan dalam hujah saya dan hujah Timbalan Perdana Menteri. Baik, hujah pertama, saya akan berceritakan kepada anda tentang isu yang sudah lama membelenggu negeri Sabah, tuan-tuan dan puan-puan, tentang masalah sosial, iaitu isu lambakan parti. Isu lambakan parti dalam negeri Sabah ini ada 4 kategori yang kalau anda hendak tahu. Pertama, terdapat isu kumpulan tidak beridentiti. Contohnya, Gypsy Laut ataupun Bajau Laut yang tidak berdaftar sebagai warga negara Sabah, tuan-tuan dan puan-puan. Kedua, stateless children, tuan-tuan dan puan-puan. Ketiga, pelarian perang Filipina. Dan yang keempat, parti yang mempunyai kad pengenalan yang diragui. Tahukah anda, isu ini pada tahun 2000 sahaja dianggarkan terdapat 624,000 pendatang asing dan hanya 100,000 yang berdaftar, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan sehingga kini, isu ini tidak dapat didepani dengan baik, tuan-tuan dan puan-puan. Puncanya disebabkan kegagalan kerajaan untuk menguruskan kehadiran pendatang asing tanpa izin dan masalah dokumentasi. Contohnya dalam isu kumpulan yang tidak beridentiti ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan menyebabkan kumpulan yang tidak beridentiti ini tidak diiktiraf, tuan-tuan dan puan-puan. Masalah yang lebih teruk ialah apabila kumpulan yang tidak beridentiti ini didiskriminasi. Kanak-kanak yang ataupun lebih kita kenali sebagai stateless children ini dijadikan buruh paksa sejak kecil yang tidak bertepatan dengan matlamat teras 16 SDG ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Juga kita merasai perkara yang sama. Perkara ini tidak adil untuk mereka kanak-kanak ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Maka apakah pendekatan yang ditawarkan oleh SDG untuk negeri Sabah jalankan dalam SMJ, tuan-tuan dan puan-puan? Pertama, kita perlu memberikan identiti yang sah kepada kumpulan yang tidak beridentiti. Mengapa? Kerana mereka, kumpulan yang tidak beridentiti ataupun kumpulan Bajau Laut ini sudah pun menetap di kawasan Sabah sejak tempoh masa yang lama, tuan-tuan dan puan-puan, tetapi tidak mempunyai sijil yang sah, tuan-tuan dan puan-puan. Kedua, tentang isu pendatang asing tanpa izin dan juga pendatang asing tanpa izin yang mempunyai IC yang diragui. Kita perlu membanteras isu pendatang asing yang tidak berdaftar ini untuk dipulangkan semula ke negara mereka. Dan yang ketiga, kita perlu memberikan hak kepada pelarian Filipina dan dengan memberikan kad pelarian kepada mereka seperti yang kita tekankan pada hari ini, pelaksanaan yang telah kita laksanakan tentang IMM 13, tuan-tuan dan puan-puan. Dan pelaksanaan cadangan yang lebih baik bila kita menjadikan teras 16 ini sebagai pemacu utama SMJ ialah apabila kita tidak menyebabkan pelarian Filipina ini hidup dan tinggal terus di negara kita. Sebaliknya, kita akan hantar mereka kepada negara dunia ketiga, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Disebabkan pendekatan yang tidak dilaksanakan sebelum ini dalam teras 16 ini menyebabkan isu lambakan parti semakin lama semakin berlarutan. Sebab itulah cadangan SDG ini dalam kita berikan identiti yang sah kepada kumpulan yang tidak beridentiti. Kedua, kita membanteras isu pendatang asing tanpa izin dan menangkap siapa sahaja yang ada kad pengenalan yang diragui dan memberi hak kepada pelarian dan menghantar mereka ke negara dunia ketiga selepas cukup tempoh 1 tahun, tuan-tuan dan puan-puan. Akhir sekali kami buktikan kepada anda teras 16 SDG
mesti menjadi pemacu utama SMJ. Itu sahaja, terima kasih. Terima kasih Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Seterusnya, saya mempersilakan Yang Berhormat Ketua Pembangkang untuk menyampaikan kes bangkangan dan hujah di pihak pembangkangan. Dipersilakan. Soalan suara boleh dengar? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Di-Pertua Dewan Barisan Kerajaan Pembangkang serta seisi Dewan yang sudi melapangkan masa untuk persidangan kali ini. Baiklah Tuan Di-Pertua, usul gagasan sahabat Perdana Menteri hari ini, teras 16 SDG mesti menjadi pemacu utama SMJ Tuan Di-Pertua. Sebelum bergerak kepada asas bangkangan kami, kita analisis terlebih dahulu masalah-masalah pihak kerajaan hari ini satu persatu. Masalah pertama mereka adalah dari segi fahaman mereka Tuan Di-Pertua. Fahaman mereka mudah. Mereka hanya katakan seras 16 SDG perlu diutamakan di dalam SMJ. Sebab boleh untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di Sabah sekarang Tuan Di-Pertua. Namun Tuan Di-Pertua, pernah atau tidak kita dengar mereka analisis satu persatu masalah-masalah yang ada di Sabah sekarang ini Tuan Di-Pertua? Adakah masalah-masalah yang ada di Sabah ini merupakan masalah-masalah yang telah digariskan di dalam SMJ ini Tuan Di-Pertua? Tidak pernah mereka nyatakan. Sebab bila kita dengar baik-baik, Perdana Menteri berikan sebentar tadi, contoh yang diberikan adalah contoh identiti etnik Bajau Tuan Di-Pertua. Ini adalah masalah-masalah kritikal kerajaan. Apabila mereka tidak pernah untuk menganalisis buku Sabah Maju Jaya itu dengan baik. Di dalam buku Sabah Maju Jaya ini tidak pernah pun menggariskan untuk menyelesaikan isu-isu etnik Bajau di Sabah itu Tuan Di-Pertua. Sebaliknya, di dalam buku SMJ ini hanya memfokuskan kepada pembangunan yang lebih menyeluruh kepada negeri Sabah melalui 7 elemen, iaitu pertanian, perindustrian pelancongan, sosial rakyat dan juga infrastruktur Tuan Di-Pertua. Melalui 7 perkara ini, itulah SMJ ingin fokuskan. Sepatutnya dalam Dewan Perdebatan hari ini, mereka perlu jelaskan yang bahawa dalam SDG teras 16 ini ada persamaan dengan apa yang SMJ mahukan, barulah boleh teras 16 dalam SDG ini dijadikan pemacu kepada SMJ. Itu yang perlu mereka letakkan. Masalah pertama, fahaman. Kedua, masalah dalam penyampaian apabila mereka seolah-olah menyatakan, oh, di semua etnik-etnik Bajau di negeri Sabah itu tiada identiti pengenalan Tuan Di-Pertua. Ini masalah fakta apabila tidak semua etnik-etnik Bajau di Sabah itu tiada identiti pengenalan Tuan Di-Pertua. Dan yang paling kelakar apabila mereka inginkan kita berikan identiti pengenalan kepada pendata-pendata asing ini Tuan Di-Pertua. Ini masalah Tuan Di-Pertua apabila kita berikan identiti pengenalan Malaysia kepada pendata-pendata asing, dia bukan sahaja boleh menyusahkan rakyat Malaysia, bahkan boleh membawa pengaruh buruk, boleh lebih ramai lagi pendatang asing masuk ke Malaysia semata-mata inginkan pengenalan ini Tuan Di-Pertua. Sebelum saya teruskan kepada pembidasan hujah, silakan satu. Yang Muhammad, kami bukan nak bagi dekat pendatang asing tapi izin, tapi Bajau Laut. Yang berhormat, itu masalahnya. Mari kita analisis masalah mereka Tuan Di-Pertua. Masalah hujah mereka apabila mereka inginkan berikan identiti yang sah kepada rakyat Sabah iaitu etnik Bajau. Pertamalah saya telah jelaskan bahawa tak semua etnik Bajau di Sabah itu tiada identiti pengenalan Tuan Di-Pertua. Kedua, mereka inginkan berikan identiti pengenalan kepada etnik Sabah, etnik Bajau Laut ini Tuan Di-Pertua. Sedar atau tidak, tahukah anda pada hari ini kebanyakan etnik Bajau Laut itu datangnya daripada selatan Filipina yang merupakan bukanlah penduduk asal di negeri Sabah dan bukan juga rakyat Malaysia Tuan Di-Pertua. Bermaksud pada hari ini mereka ingin berikan identiti pengenalan kepada etnik Bajau Laut. Walaupun ada Tuan Di-Pertua etnik Bajau Laut yang telah pun etnik Bajau Laut yang telah berkahwin dengan etnik Bajau yang kekal di Malaysia sehingga melahirkan keturunan. Namun Tuan Di-Pertua, isu-isu tersebut telah pun dibincangkan di peringkat parlimen untuk kita berikan identiti kepada anak-anak mereka Tuan Di-Pertua. Yang kita tak beri identiti sekarang ini hanyalah kepada pendatang Bajau Laut daripada selatan Filipina itu Tuan Di-Pertua. Itu patutnya mereka
Cakna dalam perdebatan. Seterusnya Tuan Pertua, saya tidak pernah nampak bagaimana hari ini mereka ingin SDG yang di peringkat global itu menyelesaikan isu-isu masalah-masalah di Sabah ini Tuan Pertua. Sebab secara logiknya kita lihat, sepatutnya kita lihat bagaimana SDG yang berada di peringkat global yang dikawasi oleh PBB mahu untuk menyelesaikan isu di negeri. Sepatutnya kita berikan isu-isu negeri ini diselesaikan oleh kerajaan Malaysia, tidak perlu pun sampai kepada PBB ini. Adakah pada hari ini pihak kerajaan ingin ahli-ahli PBB turun ke Sabah untuk menyelesaikan isu-isu tersebut atau bagaimana? Itu masalah mereka. Bergerak kepada asas bangkangan kami hari ini. Asas bangkangan kami akan tunjukkan bahawa SMJ tidak memerlukan pemacu sebab SMJ boleh bergerak sendiri tanpa pemacu-pemacu ini Tuan Pertua. Hujah pertama akan saya ceritakan dari segi pembangunan ekonomi. Silakan. Di dalam hujah ini saya akan tunjukkan pembangunan secara menyeluruh di dalam sektor ekonomi merangkumi pertanian, perindustrian, pelancongan Tuan Pertua. Di dalam pertanian, pengarah pertanian Sabah yang berbahagia Tuan Jifrin Haji Muhammad telah memperluaskan penanaman nanas dan kelapa ke kebun kecil dan berskala besar dengan melancarkan pelan program pembangunan hasil baharu agro makanan RISDA yang lebih berkesan bagi memperbaiki taraf hidup sosioekonomi. Kesannya dapat mengurangkan kebergantungan sepenuhnya kepada pendapatan dari sumber getah dan memfokuskan bidang agro makanan dan meningkatkan taraf hidup pekebun kecil di Sabah. Bagi perindustrian pula, kita telah pun meningkatkan ternakan ikan kerapu hybrid dan udang di Sabah. Usahawan-usahawan dalam bidang aquaculture akan dibimbing oleh Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia Negeri Sabah dan Persatuan Nelayan Kebangsaan Nikmat. Kesannya, bekalan udang sebanyak 5 tan bagi setiap 3 hari dapat kita keluarkan secara atas talian melalui platform e-dagang dan dapat mengawal harga makanan laut di pasaran di samping mengurangkan beban rakyat Sabah Tuan Pertua. Bagi sektor pelancongan pula, menurut Ketua Menteri Sabah, Timbalan Menteri Sabah, Datuk Panglima Bong Muhtaradin, Kerajaan Negeri telah memperuntukkan belanjawan hampir 600 juta bagi perkasa sektor pelancongan di Sabah. Hasilnya, menurut statistik yang dikeluarkan oleh KDNK, sektor pelancongan negeri Sabah telah menyumbang sebanyak 94.2 juta bagi keuntungan negeri tahun lalu. Menurut Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam kita juga, Datuk Jeffrey Arifin, geran khas kerajaan negeri telah membantu 507 projek pelancongan di Sabah. Kebanyakannya di kawasan luar bandar, menunjukkan pada hari ini SMJ ini mampu untuk bergerak sendiri dan tidak perlukan pemacu. Walaupun setahun SMJ ini dilaksanakan, SMJ sekarang bukan lagi merangkak, bahkan telah berlari Tuan Pertua. Tidak perlu pun SDG Teras 16 untuk dijadikan pemacu. Mohon untuk terus membangkang. Assalamualaikum. Terima kasih Yang Berhormat Ketua Pembangkang atas pembangkangan usul sebentar tadi. Sebelum saya teruskan, suka saya ingatkan kepada Timbalan Ketua Pembangkang untuk menukar virtual background yang telah ditetapkan. Kini saya menjemput Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri untuk menyokong usul perdebatan kita pada hari ini. Dipersilakan. Suara suara boleh dengar? Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan dan Di-Pertua Dewan, Kerajaan, Pembangkang serta warga Dewan yang sudi melapangkan masa untuk mendengar usul gagasan Perdana Menteri kita pada hari ini, iaitu Teras 16 SDG Sustainable Development Goal mesti menjadi pemacu utama SMJ. Baiklah, selaku yang kedua, akan saya lakukan 2 gerak kerja. Yang pertama, saya analisis dahulu apakah permasalahan daripada bangkitnya Ketua Pembangkang dan saya akan terangkan hujah di bawah kata kunci ketelusan dalam pentadbiran. Baik, bergerak kepada analisis. Suka untuk saya katakan kepada pembangkang yang mengatakan bahawa kami di pihak meja perwakilan kerajaan tidak membaca buku SMJ sepenuhnya. Untuk pengetahuan pihak pembangkang bahawa dalam prinsip SMJ salah satunya adalah merupakan keamanan kesejahteraan sosial yang mana telah pun membidas persoalan yang dilontarkan daripada pihak pembangkang bahawa SMJ tidak menggariskan isu etnik dan saling tidak berkaitan dengan SDG. Sedangkan dalam prinsip
SMG itu sendiri ada tentang keamanan kesejahteraan sosial yang bertepatan dengan teras SDG itu sendiri. Baiklah, bergerak kepada hujah di bawah kata kunci SMG, bergerak sendiri tanpa SMG boleh bergerak sendiri. Kata beliau, SMG telah pun berlari dan bukan lagi merangkak dan kita tidak memerlukan SDG 16 ini. Baik, Yang Berhormat, akan saya buktikan hujah kami, akan saya bidas hujah anda di bawah hujah kami di bawah kata kunci ketelusan dalam pentadbiran. Sebelum saya bergerak, silakan mana-mana. Tak ada, nampaknya mereka bersetuju. Baik, saya teruskan. Ketelusan dalam pentadbiran hujah kedua kami di meja perwakilan kerajaan. Dalam hujah ini, saya akan ceritakan dalam beberapa frasa. Yang pertama, masalah. Yang kedua, masalah dalam pentadbiran. Yang kedua, akan saya ceritakan apakah yang terjadi dalam masalah-masalah tersebut dan punca dan kesan apabila kita mengamalkan, apabila kita menerapkan unsur 16 SDG 16 ini, dan saya rangkumkan kepada anda semua apakah penceritaan hujah saya. Sebelum saya teruskan, silakan satu. Yang Berhormat, saya nak tanya, apa keadaan pemacu dari dalam teras 16 ni akan membantu SMJ? Mohon respon. Maaf. Pemacu dalam teras 16 SDG ini, Perdana Menteri kami telah pun nyatakan di bawah hujah beliau tadi. Itu salah pembangkang kerana tidak mendengar hujah Perdana Menteri kami. Baiklah, saya teruskan. Pertamanya, masalah. Warga Dewan sekalian, menurut satu laporan efektif government dan pelaksanaan daripada Sharifah Hayati Said Ismail, dalam sesuatu pentadbiran, usaha untuk memajukan sesuatu pelan atau melaksanakan sesuatu pelan, perkara yang paling asas dalam pentadbiran adalah ketelusan dalam pentadbiran itu sendiri. Jadi, jika tiada ketelusan dalam pentadbiran itu sendiri, bagaimanakah sesuatu itu ingin terjadi ataupun terlaksana? Saya katakan kepada anda, mengapakah isu ketelusan ini begitu penting apabila berkaitnya dengan pengurusan dana yang betul, maka pelaksanaan projek-projek yang tertentu akan terhasil dan pada akhirnya akan memberikan hasil kepada rakyat-rakyat negeri Sabah itu sendiri. Yang pada akhirnya menunjukkan bahawa ketelusan itu amatlah penting dalam pentadbiran. Jika tidak, apabila tiadanya isu ketelusan dalam pentadbiran, maka terjadilah pelbagai masalah. Sebagai contoh, di negeri Sabah itu sendiri terjadinya jurang ekonomi yang mana kadar kemiskinan di Sabah menurut HIEES dan BA, survei pendapatan perbelanjaan isi rumah bulanan purata Sabah hanyalah sebanyak RM5,745 Malaysia, yang mana bulanan purata kasar Sabah, yang mana tahap kemiskinan Sabah 2019 iaitu 9.5% dan 5.6% peringkat nasional, yang mana amatlah menyedihkan. Baiklah, bukan itu sahaja tetapi terjadinya juga isu terbantuknya pembangunan Sabah. Saya tunjukkan kepada anda iaitu isu yang berkait dengan pembangunan kos sara hidup. Isu yang berkait dengan kos sara hidup. Walaupun Sabah merupakan negeri antara 5 negeri yang terbesar yang menyumbang kepada KDN/KK, tetapi kadar pertumbuhan gaji di Sabah amatlah rendah dan tidak memberasakan seperti di wilayah-wilayah lain. Seterusnya, saya ceritakan kepada anda bagaimanakah teras SDG ini boleh menjadi telus dalam pentadbiran. Di dalam SDG ini terdapat teras di mana membantras atau membasmi ketidaktelusan itu sendiri ataupun hal-hal yang berkait dengan ketidaktelusan dalam pentadbiran. Sebagai contoh, membangunkan teknologi seperti pemboleh daya teknologi dan mengimplementasikan teknologi seperti teknologi AI supaya tidak berlakunya ketidaktelusan, dan apabila tidak berlakunya
ketidaktelusan ini, maka Sabah akan terus maju. Saya bacakan satu lagi fakta kepada anda, iaitu SPRM Sabah menahan pegawai kanan kerajaan menerima rasuah sebanyak 700,000 kerana memasukkan isytihar cukai jualan minyak sawit yang mana memberi jutaan yang tinggi kepada negeri Sabah. Secara rangkumannya, saya telah tunjukkan kepada anda mengapakah usul kita pada hari ini, iaitu teras 16 SDG iaitu Sustainable Development Goal menjadi pemacu utama SMJ perlu diterima Dewan. Mohon untuk terus mohon untuk terus mencadang. Terima kasih. Terima kasih Yang Amat Berhormat. Perdebatan hari ini diteruskan dengan Yang Berhormat Timbalan Ketua Pembangkang bagi meneruskan bangkangan usul perdebatan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Tuan Yang di-Pertua, Ahli Dewan yang mulia. Terus kita respon meja kerajaan. Tuan Yang di-Pertua, permasalahan di meja kerajaan pada hari ini begini. Pertama sekali Tuan Yang di-Pertua, dalam pembentangan kes, kalau kita dengar baik-baik Datuk Perdana Menteri tadi, dia meletakkan keadaan mesti menjadi pemacu. Apabila keperluan teras 16 SDG ini dapat dipenuhi Tuan Yang di-Pertua. Soalan saya mudah Tuan Yang di-Pertua. Apa hubung kait antara SDG 16 dengan menyelesaikan isu-isu yang ada dalam SMJ Tuan Yang di-Pertua? Adakah kedua-dua SDG dan SMJ ini berkongsi satu matlamat yang sama ataupun masalah yang sama Tuan Yang di-Pertua, sehingga kita perlukan SDG untuk menjadi pemacu Tuan Yang di-Pertua? Itu pertama. Yang kedua Tuan Yang di-Pertua, pun begitu dalam keadaan kononnya ada hubung kait, apakah proses hubung kait itu untuk adakah proses hubung kait itu wujud Tuan Yang di-Pertua? Kerana dalam kes mereka hanya mencampakkan isu-isu yang tidak termaktub pun dalam SMJ Tuan Yang di-Pertua. Adakah pada hari ini SDG ini menyokong atau macam mana Tuan Yang di-Pertua? Masih lagi misteri di meja perwakilan kerajaan. Yang kedua, seterusnya Tuan Yang di-Pertua, analisis isu perdebatan. Kalau kita telusuri baik-baik, kes perjuangan mereka ini Tuan Yang di-Pertua tidak pun termaktub di bawah SMJ. Kerana Tuan Yang di-Pertua, isu identiti bajau laut tidak pun digariskan dalam SMJ ini. Sepatutnya apa yang dibawa oleh mereka, SDG ini termaktub di dalam elemen dalam SMJ ini Tuan Yang di-Pertua, iaitu aspek modal insan. Pun begitu, iaitu tentang pendidikan, pekerja, taraf hidup dan sebagainya. Jadi apa kaitan isu identiti ini dalam SMJ sehingga perlu untuk kita jadikan pemacu Tuan Yang di-Pertua? Yang ketiga, masalah mereka Tuan Yang di-Pertua, kes terlalu mencapa-capa. Sebab di peringkat pertama, mereka ini tidak ceritakan pun kepada kita atau jelaskan apa kekangan yang ada dalam SMJ yang boleh dibantu oleh SDG Tuan Yang di-Pertua. Pun begitu tiba-tiba kes mereka melompat-lompat. Yang pertama kata nak selesaikan isu identiti dan pentadbiran Tuan Yang di-Pertua. Yang tiba-tiba yang kedua pula bangkit nak sentuh pasal ekonomi Tuan Yang di-Pertua. Sebab tu kami selaku pembangkang yang baik, kami buktikan saja kesemua elemen-elemen SMJ ini sudah pun baik dan ada unjuran positif Tuan Yang di-Pertua. Makna kata kita tidak perlukan pun SDG 16 ini sebagai pemacu. Sebelum kita bergerak kepada seterusnya, dipersilakan satu. Yang Berhormat, tak ada IC, maka tiadalah pendidikan yang diterapkan. Akhirnya tak capai prinsip SMJ. Respons? Yang Berhormat, itulah pada hari ini Tuan Yang di-Pertua, kita ceritakan kepada anda. Bajau laut ini bukanlah satu isu yang termaktub dalam SMJ. Kerana apa? Bajau laut ini Tuan Yang di-Pertua bukanlah rakyat Malaysia yang seutuhnya Tuan Yang di-Pertua. Kenapa? Mereka tinggal di atas dua perairan yang berbeza. Tinggal di perairan Filipina, perairan Malaysia secara haram. Takkanlah mereka ini kita perlu beri kebaikan seperti mana kita bagi kepada rakyat kita Tuan Yang di-Pertua. Itu masalah mereka. Kita terus kepada penghujahan mereka pula Tuan Yang di-Pertua. Hujah ketiga, cerita pasal integriti Tuan Yang di-Pertua. Saya tak fahamlah apa masalah integriti Tuan Yang di-Pertua, masalah integriti dalam SMJ ini. Sampai kita perlukan SDG 16 untuk kita bantu Tuan Yang di-Pertua. Kerana apa? Saya akan ceritakan dalam penghujahan
yang mana kita SMJ ini Tuan Yang Di-Pertua sudah ada pemboleh daya yang mana kita meneraskan budaya integriti ini untuk diperkasa Tuan Yang Di-Pertua. Hujah kedua pula Tuan Yang Di-Pertua cerita mengenai ketelusan dalam pentadbiran SMJ. Adakah pada hari ini Tuan Yang Di-Pertua mereka nak kata bahawa SMJ tak ada pemerkasaan ketelusan Tuan Yang Di-Pertua? Kenapa? Kalau saya ingat baik-baik Tuan Yang Di-Pertua, dalam SMJ kita ada 5 pemboleh daya dan pertama antara pemboleh daya ni adalah pemboleh daya kecemerlangan urus tadbir dan yang berintegriti Tuan Yang Di-Pertua. Mana kata kita tak ada masalah dalam kita tidak perlu pun pemacu. Kenapa? SMJ sudah mampu Tuan Yang Di-Pertua, ahli Dewan Yang Mulia. Tuan Yang Di-Pertua, seterusnya mereka kata ada masalah jurang ekonomi. Adakah SDG 16 ini Tuan Yang Di-Pertua boleh naikkan taraf hidup ataupun apa inisiatif yang ada dalam SDG 12 ini mampu untuk diimplementasi dalam SMJ Tuan Bertua? Tidak mereka ceritakan. Maka Tuan Yang Di-Pertua, kita bergerak kepada pengujahan di meja perwakilan pembangkang. Hujah kedua kami akan ceritakan Tuan Yang Di-Pertua, pembangunan sosial sebenarnya sudah pun berada dalam keadaan baik. Kita tidak perlu pemacu ini Tuan Yang Di-Pertua. Tuan Yang Di-Pertua, berdasarkan strategi dan inisiatif Hala 7 Sabah Maju Jaya yang ada 5 pelan, kita telah gariskan Tuan Yang Di-Pertua, yang telah digariskan Tuan Yang Di-Pertua. Kita sudah pun bergerak dalam masa setahun walaupun tempoh SMJ ini berakhir pada 2025. Tuan Yang Di-Pertua, kita lihat pembuktian pertama menurut Datuk Seri Panglima Haji Masidi Manjun Tuan Yang Di-Pertua, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, bahawa kata kita telah pun ada pelancaran rumah mesra SMJ Tuan Yang Di-Pertua. Mana kata rumah mesra SMJ ini Tuan Yang Di-Pertua untuk mengeluarkan rakyat luar bandar daripada kemiskinan dan memastikan penyediaan rumah mampu milik untuk golongan B40 dan ke bawah Tuan Yang Di-Pertua. Mana kata Tuan Yang Di-Pertua, ahli Dewan Yang Mulia, masalah ekonomi kita sedang bergerak Tuan Yang Di-Pertua. Mana kata tidak perlu pun pemacu dari pemacu SDG 16 ini Tuan Yang Di-Pertua. Seterusnya Tuan Yang Di-Pertua, kita lihat dalam keadaan taraf hidup ini, kita telah ceritakan kepada anda bagaimana taraf hidup telah ditingkatkan. Seterusnya Tuan Yang Di-Pertua, isu integriti Tuan Yang Di-Pertua, ahli Dewan Yang Mulia dan Yang Di-Pertua, saya kira pihak kerajaan di bawah pihak kerajaan negeri Sabah di bawah pemboleh daya ubah kecemerlangan urus tadbir dan integriti ini Tuan Yang Di-Pertua, kita telah tunjukkan bahawa menurut Ketua Menteri Sabah Datuk Panglima Haji Jinor Tuan Yang Di-Pertua, kita telah pun tubuhkan satu unit integriti Tuan Yang Di-Pertua. Mana kata Tuan Yang Di-Pertua, masalah integriti ini Tuan Yang Di-Pertua telah pun kita perkasakan melalui penubuhan unit integriti ini Tuan Yang Di-Pertua yang melibatkan 76 syarikat kerajaan Tuan Yang Di-Pertua untuk melancarkan dan meneluskan urus tadbir di dalam negara Tuan Yang Di-Pertua, untuk kita menggerakkan SMJ ini untuk kita menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam Sabah Tuan Yang Di-Pertua, demi Sabah Maju Jaya Tuan Yang Di-Pertua. Maka tiada apa yang saya minta, mohon untuk terus membangkang. Assalamualaikum. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Timbalan Ketua Pembangkang. Sidang Dewan yang dihormati, isu perdebatan yang semakin hangat ini diteruskan lagi. Saya menjemput Yang Berhormat Menteri Pertama daripada pihak kerajaan untuk menyampaikan penjelasan bagi menyokong usul perdebatan. Dipersilakan. Cubaan suara boleh dengar ke? Baik, terima kasih. Warga Dewan sekalian, di meja perwakilan kerajaan, kami tidak pernah untuk cuba menolak SMJ ini. Tetapi kami percaya atas sebab teras 16 SDG ini boleh saja menjadi pemacu utama SMJ. Maka selaku yang ketiga di meja perwakilan kerajaan, mari saya cerahkan semula pemahaman kami kepada seisi Dewan. Di meja perwakilan kerajaan, kami tunjukkan kepada anda bila mana kita menerapkan teras 16 SDG ini menjadi pemacu utama SMJ ini, secara tidak langsung kita dapat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada sahaja di Sabah. Yang pertama, dari sudut masalah lambakan parti. Yang kedua, masalah dari sudut ekonomi itu sendiri, yang mana dari sudut masalah lambakan parti dan juga dari sudut ekonomi ada sahaja di teras 16 SDG dan juga SMJ ini. Jadi, masalah
perwakilan pembangkang pada hari ini adalah sebenarnya mereka sudah pun tersalah faham dari sudut teras 16 SDG dan juga SMJ ini. Sebab itulah pegangan di meja perwakilan pembangkang, apa yang mereka cuba sampaikan, SMJ ini tidak perlukan 16 SDG. Sebab apa? SMJ ini boleh bergerak, boleh berlari, tidak merangkak. Jadi dalam pada kita lihat, kalau anda semua hendak tahulah dalam teras 16 SDG ini dan juga SMJ ini sebenarnya prinsip SMJ dan juga pelaksanaan SMJ sendiri ada sahaja pengimplementasian daripada teras 16 SDG ini. Makna kata apabila ada pengimplementasian, maksudnya inilah keadaan pemacu utama itu. Jadi, mari kita lihat hujah pertama perwakilan kerajaan kami tunjukkan dari sudut keamanan itu sendiri. Sebab apa? Dari kita kalau anda dengar baik-baik hujah Datuk Aiman sebentar tadi, kami tunjukkan isu masalah lambakan parti yang tidak diselesaikan. Yang mana dari apabila kita mewujud daripada teras 16 SDG ini ada sahaja untuk kita menyelesaikan masalah lambakan parti, untuk kita memberikan kerakyatan. Dan kalau anda semua hendak tahulah, apabila kita menyelesaikan masalah sebenarnya masalah lambakan parti ini telah pun menjejaskan ekonomi di negeri Sabah. Sebab apa? Kalau anda semua hendak tahu, boleh saja saya membuktikan apabila Intan Rahmah yang telah pun mendakwa lambakan parti merupakan antara punca yang menyebabkan kegiatan ekonomi yang telah pun terjejas warga dewan sekalian. Jadi ada sahaja pembangunan ekonomi dalam SMJ. Jadi mari kita lihat pula asas bangkangan perwakilan pembangkang kita pada hari ini, yang mana apa yang mereka cuba tunjukkan kepada kita adalah SDG ini tidak boleh untuk kita. SDG ini bukanlah pemacu utama sebab SMJ ini tidak memerlukan pemacu. Di meja perwakilan subjek perdebatan kita pada hari ini. Sebab apa? Kita pada hari ini hendak menunjukkan tentang teras 16 SDG dan yang kedua SMJ. Tetapi di meja perwakilan pembangkang, anda tidak pernah menunjukkan sama sekali tentang teras 16 SDG ini. Sebaliknya, hanya sekadar melambat-lambatkan isu tentang SMJ. Jadi, mari kita lihat hujah pertama. Sebelum saya bergerak kepada hujah, silakan satu. Datuk tunjukkan kapasiti teras 16 SDG sampai boleh menyelesaikan masalah parti. Respon Ya Tok, inilah masalah anda yang sebenarnya. Kami sudah tunjukkan dalam hujah-hujah kami tetapi anda sahaja yang tidak memahaminya. Baiklah, hujah pertama perwakilan pembangkang di bawah kata kunci pembangunan ekonomi warga dewan, di bawah kata kunci tentang pembangunan ekonomi. Saya kira hujah ini sebenarnya adalah tidak tepat. Sebab apa? Saya fikir bila anda hendak menerangkan tentang pembangunan ekonomi, anda hendak terangkanlah bagaimana SMJ ini boleh meningkatkan ekonomi, apakah prinsip-prinsip SMJ sehingga boleh menyebabkan pembangunan ekonomi. Tetapi tidak. Sebab apa? Di meja perwakilan pembangkang, anda hanya sekadar melambat-lambatkan fakta. Sebab itulah hujah pertama ini anda hanya sekadar menerangkan tentang pertanian, perindustrian. Ya, memang betul. Dari sudut Sabah ini sudah ada sahaja tentang pertanian dan perindustrian. Tetapi bagaimanakah dengan adanya SMJ ini dapat untuk kita membangunkan ekonomi dari sudut pertanian dan perindustrian yang anda jelaskan? Sebab apa? Sepatutnya di meja perwakilan pembangkang anda perlu tunjukkanlah apa strategi-strategi yang ada dalam SMJ ini untuk kita membangunkan ekonomi. Itu yang pertama. Hujah kedua pula, kalau kita lingailah hujah kedua ini, sebenarnya hujah kedua ini hanyalah sekadar rantaian daripada hujah pertama. Sebab apa? Kalau kita dengar hujah kedua ini, anda hendak menceritakan tentang pembangunan sosial. Yang mana pembangunan sosial ini sama juga saya boleh kira masalah yang sama dalam hujah pertama sebentar tadi. Sebab apa? Pembangunan sosial ini anda hanya sekadar menunjukkan bagaimana SMJ ini dapat untuk meningkatkan Sabah. Tetapi malangnya sekali dalam hujah kedua ini anda tidak pernah terangkan pun bagaimanakah dengan ada SMJ ini dapat untuk meningkatkan hasil. Sebab apa? Apa yang anda agung-agungkan hanyalah sekadar SMJ ini yang boleh berupaya untuk kita
untuk kita meningkatkan pembangunan Sabah itu sendiri. Dan hujah ketiga ini saya kira perwakilan kita boleh saja untuk kita tolak keluar dewan. Sebab apa? Dalam hujah ketiga ini anda hendak terangkan tentang integriti. Tetapi apakah kaitan antara integriti ini dengan SDG dengan SMJ yang anda hendak agung-agungkan ini? Sebab apa? Kalau anda dengar baik-baiklah tentang integriti ini, tidak langsung ada kaitan warga dewan sekalian yang mana anda juga tidak pernah lampirkan kepada kita apakah perkaitan antara SMJ dan juga integriti ini sendiri. Jadi, di meja perwakilan kerajaan, fahaman kami mudah saja. Apabila dengan adanya interas 16 SDG ini, kita menjadikan pemacu utama kepada SMJ ini. Makna kata dapat untuk kita menyelesaikan masalah itu sendiri, yang mana di meja perwakilan kerajaan kami sudah tunjukkan dengan hujah kedua-dua dalam hujah kami. Maka mohon untuk terus mencadang. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Persidangan diteruskan dengan ucapan Yang Berhormat pembangkang pertama bagi membangkang usul dan seterusnya mengukuhkan kes yang dibawakan oleh pihak pembangkang. Dipersilakan. Yang Berhormat. Cubaan suara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Ketua, pembangkang kerajaan, hadirin hadirat yang sudi melapangkan masa sekalian. Tuan-tuan dan puan-puan, terus memberi respons kepada perwakilan kerajaan di sebelah sana yang saya kira paling bermasalah tuan-tuan dan puan-puan. Pertamanya hadirin sekalian, kita lihatkan kepada masalah elemen, iaitu yang hari ini kerajaan kita telah pun menggariskan 4 daripada 12 teras dalam teras 12 daripada teras 16 SDG hadirin sekalian, iaitu pembangunan sosial dan fizikal. Yang kedua, pembangunan negara. Yang ketiga, ketelusan pentadbiran, dan akhir sekali identiti sah hadirin sekalian. Pun begitu tuan-tuan perempuan, kalau kita dengar baik-baik, sepanjang pengujahan mereka tak pernah pun menyentuh 2 teras lagi, iaitu pembangunan sosial dan fizikal serta pembangunan negara hadirin sekalian. Mereka hanya sentuh dan bangkitkan tentang keadaan ketulusan pentadbiran serta identiti sah hadirin sekalian. Saya kira pada hari ini tuan-tuan perempuan, saya kira elemen-elemen yang ingin mereka bawakan, yang telah mereka gariskan, tak berjaya pun dicapai hadirin sekalian. Kedua hadirin sekalian, hari ini saya tertanyalah apakah sebenarnya elemen yang berada dalam teras 16 SDG itu sebenarnya sehingga boleh untuk menjadi pemaju utama SMJ. Tak pernah pun mereka ceritakan apakah kapasiti dalam 4 elemen dalam teras 16 SDG ini sehingga boleh menjadi pemacu utama SMJ hadirin sekalian. Sebab seperti kita sedia maklum, dalam teras 16 SDG ini adalah bersifat global, bersifat dunia hadirin sekalian. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, mereka tak pernah pun tunjuk apakah kolerasi antara dengan apa yang ada dalam teras 16 SDG ini, iaitu skala global ini boleh untuk menyelesaikan isu-isu yang berada atau berlaku di negeri Sabah hadirin sekalian. Mereka tak pernah tunjuk proses yang berlaku melalui 4 elemen yang mereka gariskan hadirin sekalian. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, iaitu mereka ada masalah rasa mesti menjadi. Hari ini kalau kita sudah pun faham keadaan mesti menjadi itu bermaksud keadaan wajib. Pun begitu hadirin sekalian, pernahkah kita dengar bahawasanya kerajaan tunjukkan apakah mekanisme dan pelaksanaan teras 16 SDG yang ingin mereka lakukan dalam SMJ itu hadirin sekalian. Sebab saya kira pada hari ini untuk anda mengaplikasikan, mengimplementasikan elemen-elemen dalam teras 16 dalam teras 16 SDG itu yang bersifat global, anda perlu tunjukkan macam mana pelaksanaan itu boleh berlaku untuk menyelesaikan isu-isu
yang berlaku di Sabah hadirin sekalian, iaitu isu dalam negeri tuan-tuan dan puan-puan, bukan isu negara hadirin sekalian. Jadi boleh untuk kita tolak dewan. Seterusnya, masalah rasa pemacu utama SMJ itu hadirin sekalian. Kita lihat seperti yang telah saya sebut sebentar tadi, hari ini mereka hanya menceritakan kepada kita dua elemen sahaja. Pertama, pembangunan negara, dan yang kedua iaitu ketulusan pentadbir. Ketulusan pentadbiran dan identiti sah hadirin sekalian. Pun begitu tuan-tuan dan puan-puan, mereka tak pernah pun tunjuk bagaimana dengan ada dua elemen ini sebenarnya untuk menjadi pemacu utama SMJ hadirin sekalian. Pernahkah kita dengar adakah bila ada teras 16 SDG ini terus boleh menggerakkan SMJ sehingga ada inisiatif-inisiatif yang boleh dijalankan untuk menyelesaikan isu-isu yang mereka bangkitkan? Tak pernah, yang berhormat. Contoh analogi yang cukup mudah hadirin sekalian. Kalau hari ini saya ada sebuah kereta yang itu ibarat SMJ dan kita ada teras 16 SDG iaitu sebagai desa Petronas sebagai contohnya, dan hari ini apabila ada desa Petronas itu diisi dalam kereta saya, maka saya boleh bergerak dengan laju untuk menyelesaikan ataupun bergerak ke satu destinasi hadirin sekalian. Jadi itu adalah keadaan di mana apabila ada teras 16 SDG ini boleh untuk menjadi pemacu utama SMJ sebab saya menggunakan minyak Petronas daripada minyak-minyak yang ada hadirin sekalian. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, apabila mereka tak bercerita tentang keadaan elemen dan pemacu utama serta kapasiti ada teras 16, sebab itulah muncul hujah-hujah yang paling bermasalah. Sebab tuan-tuan dan puan-puan, pertama bercerita tentang identiti sah hadirin sekalian, iaitu isu kad pengenalan yang dilagui, isu pendatang asing, isu Sabah Filipina, isu etnik Bajau tuan-tuan dan puan-puan. Saya kira wakilan kerajaan pada hari ini hanya melambangkan masalah semata-mata. Pun begitu tuan-tuan dan puan-puan, pernahkah kita dengar hari ini apakah pelaksanaan ataupun mekanisme daripada teras 16 SDG itu sendiri sehingga akhirnya boleh untuk menyelesaikan isu-isu yang mereka bawakan hadirin sekalian? Tidak pun pernah hadirin sekalian. Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana dengan ada elemen-elemen dalam teras 16 SDG itu sendiri boleh apabila menjadi pemacu utama kepada SDG itu sendiri boleh untuk menyelesaikan isu-isu identiti sah? Tak pernah pun mereka ceritakan hadirin sekalian. Maka saya kira pada hari ini isu yang mereka lambatkan boleh untuk kita tolak dewan. Hujah kedua dan ketiga saya rangkumkan bercerita tentang ketulusan dalam pentadbiran dari segi ekonomi dan integriti. Pun begitu hadirin sekalian, hari ini saya nak tanyalah yang berhormat, anda hari ini ingin meningkatkan ataupun menambah baik elemen-elemen dalam teras 16 SDG untuk menjadi pemacu utama dalam mencapai matlamat SMJ atau bagaimana hadirin sekalian? Sebab hadirin sekalian, saya tak pernah pun dengar dalam hujah anda untuk anda bercerita bahawasanya dalam ekonomi dan integriti ini ada pelaksanaan daripada teras 16 SDG itu yang telah pun diperkenalkan oleh PBB itu mampu untuk menyelesaikan isu yang ingin anda bawa hadirin sekalian. Maka disebabkan penghujahan mereka di perwakilan kerajaan yang sangat mengarut, sebab itulah tuan-tuan dan puan, saya kira matlamat yang mereka tetapkan tidak pernah boleh dicapai apabila teras 16 SDG ini menjadi pemacu utama SMJ hadirin sekalian. Tak pernah pun kita dengar apakah sebenarnya kapasiti daripada teras 16 SDG untuk menjadi pemacu utama SMJ. Sebab itulah hadirin sekalian, hadir perwakilan pembangkang pada hari ini, kami lebih menjawab usul. Apabila pada hari ini kami tunjukkan kepada anda bahawasanya kita tak perlukan teras 16 SDG sebagai pemacu utama sebab SMG itu boleh untuk berdiri atas kaki sendiri hadirin sekalian. Sebab hadirin sekalian, di sebalik elemen-elemen teras 16 SDG yang berskala besar, kita boleh sahaja untuk memperkasakan, mengimplementasikan elemen-elemen dalam SMJ. Sebab dalam SMJ ada 5 pemboleh udaya yang boleh untuk kita perkasakan, laksanakan untuk menjalankan aktiviti-aktiviti atau inisiatif melalui SMJ itu hadirin sekalian. Sebab itu dalam hujahan kami menyentuh ketiga-tiga huruf SMJ itu hadirin sekalian. Maka dari apa yang saya pinta, mohon untuk terus membangkang. Assalamualaikum. Terima kasih yang berhormat. Sidang Dewan yang dihormati, demikian tadi kita melihat dan mendengar hujah serta bidasan daripada ahli-ahli yang berhormat, pihak kerajaan dan pihak pembangkang. Sidang Dewan yang dihormati, perdebatan dan usul akan diteruskan dengan sesi penggulungan. 4 minit diperuntukkan untuk setiap pendebat yang akan melakukan penggulungan kes di pihak masing-masing.
Saya mulakan dengan mempersilakan Yang Berhormat wakil daripada pihak pembangkang untuk tampil menyampaikan ucapan penggulungan. Dipersilakan Yang Berhormat. Cuba suara boleh dengar? Terus respon kepada pihak kerajaan hari ini Tuan Dipertua. Rangkuman kes kerajaan. Dalam pembentangan kes, kalau kita dengar baik-baik, apa yang Datuk Perdana Menteri cuba untuk sampaikan hari ini, mereka katakan SDG Teras 16 ini mesti dijadikan pemacu kepada SMJ Tuan Dipertua. Sebab SDG Teras 16 ini kata mereka boleh untuk menyelesaikan isu-isu yang ada di Sabah Tuan Dipertua. Namun Tuan Dipertua, pernah atau tidak kita dengar dalam keadaan kononnya SDG Teras 16 ini boleh untuk menyelesaikan isu-isu di Sabah, ada mereka letakkan hubung kait antara SDG Teras 16 dengan SMJ di Sabah sehingga perlu kita jadikan SDG Teras 16 sebagai pemacu SMJ Tuan Dipertua. Sebab kalau kita analisis satu persatu penghujahan mereka dari 1 hingga 3, mereka ibarat ingin menggantikan SMJ dengan SDG Teras 16 Tuan Dipertua. Sebab Tuan Dipertua, pemacu ini bermaksud penggerak. Maksudnya kalau saya beli kereta, saya yang memandu kereta tersebut, maka sayalah pemacu kenderaan tersebut Tuan Dipertua. Jadi tidak perlu pun kita kita perlu tunjukkan hubung kait antara SDG Teras 16 iaitu pemandu dengan SMJ yang merupakan kenderaan tersebut sehingga SDG Teras 16 boleh menjadi pemandu atau pemacu kepada SMJ ini Tuan Dipertua. Kalau sekadar mereka ingin mencampakkan SDG Teras 16 itu boleh menyelesaikan isu-isu di Sabah, mereka umpama ingin menggantikan SMJ yang kita ada sekarang dengan SDG Teras 16. Itu masalah fahaman kes mereka. Kedua, masalah percanggahan Tuan Dipertua. Kes mereka hari ini terlalu bercapah-capah dari pertama hingga ke yang ketiga. Sebab Perdana Menteri hari ini katakan SDG boleh untuk selesaikan isu-isu di Sabah. Tapi bila saya timbulkan pertikaian, tiba-tiba TPM pula cakap SDG hari ini boleh untuk selesaikan isu-isu di Sabah berdasarkan SMJ. Sebab itulah tiba-tiba TPM bercakap tentang ekonomi dan sebagainya. Sedangkan Perdana Menteri hanya bercakap tentang isu identiti dan selebihnya Tuan Dipertua. Dan yang ketiga pula, katanya sebab SDG ni ada elemen-elemen yang sama dengan SMJ, maka itulah bentuk pemacu. Tetapi Tuan Dipertua, kalau kita analisis satu persatu, dalam SDG ada 12 matlamat. Tapi apa yang mereka gariskan dalam perdebatan hari ini hanya 3. Itu pun 3 yang mereka gariskan tidak selari dengan matlamat yang ada dalam SMJ Tuan Dipertua. Pihak kerajaan hari ini umpama ibarat pucuk uru, ke mana angin bertiup, di situ ia meluntur Tuan Dipertua. Selesai konsep, bergerak kepada hujah satu mereka. Hujah satu, isu identiti. Dalam hujah ini mereka hanya minta kita selesaikan isu identiti etnik bajau laut di Sabah. Tapi pernah atau tidak kita dengar, mereka letakkan jaminan bagaimana SDG Teras 16 boleh untuk menyelesaikan isu tersebut. Adakah ahli-ahli PBB yang mengawasi SDG boleh datang ke Sabah untuk selesaikan isu ini? Sepatutnya kalau mereka nak selesaikan isu ini, apa yang mereka perlu bawa? Kita perlu kawal selia sempadan perairan Sabah Filipina untuk mengelakkan etnik-etnik bajau laut bukan rakyat Malaysia masuk ke perairan Sabah. Dan SDG boleh untuk lakukan itu sebab SDG adalah peringkat global. Untuk kawal selia sempadan perairan, kita perlukan orang yang berautoriti di peringkat global. Itu hujah pertama. Hujah kedua ini bercerita tentang jurang ekonomi, pendapatan isi rumah menurun dan sebagainya. Tapi bagaimana SDG Teras 16 boleh untuk menyelesaikan keadaan ekonomi di Sabah? Tidak pernah diterangkan dengan mereka dengan jelas dan dipertua. Sepatutnya kita perlu tunjukkan, mereka boleh saja tunjukkan SDG Teras 16 ini boleh untuk mengawal inflasi dan sebagainya sehingga ekonomi di Sabah boleh untuk meningkat kembali. Hujah ketiga bercerita tentang integriti Tuan Dipertua. Saya nak tanyalah pada hari ini pihak kerajaan, adakah keadaan integriti di Sabah teruk atau bagaimana? Itu kerajaan bergerak kepada pembangkang. Pembangkang kami ceritakan hujah ekonomi kami. Kedua, hujah pembangunan modal insan. Dan ketiga, hujah integriti. Apabila ada terasa pemboleh daya kecemerlangan tabir urus dan integriti di dalam SMJ dan adanya penubuhan IGU dan sebagainya Tuan Dipertua, maka tidak apa saya pinta mohon terus mencadang. Assalamualaikum. Membangkang. Assalamualaikum. Terima kasih Yang Berhormat. Bagi menutup sesi penggulungan bagi persidangan kali ini, saya mempersilakan wakil pihak kerajaan untuk tampil bagi menyampaikan ucapan penggulungan.
Dipersilakan Yang Berhormat. Cubaan boleh dengar? Baik. Bentar ya. Okey. Tuan Yang di-Pertua Dewan, bila kita bercerita dan berbahas soal Sabah, isu Sabah ini bukanlah tentang ekonomi semata-mata. Namun apa yang dilampirkan oleh perwakilan kerajaan tentang isu lambakan parti yang sudah berpuluh-puluh tahun kita berusaha namun tak dapat kita selesaikan. Isu ketelusan yang menjadi asas dan menjadi perkara pokok untuk kita selesaikan dan seterusnya untuk kita menguruskan dana, menguruskan pelan untuk kita membangunkan ekonomi Sabah pula tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Pembawaan perwakilan kerajaan sungguh mudah untuk difahami tentang isu lambakan parti. Apakah pendekatan kita yang sebelum ini tidak berjaya? Dan akhir sekali bila kita utamakan teras 16 dalam pendekatan polisi yang disarankan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ini boleh untuk mendepani masalah ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Isunya, adakah lambakan parti ini bertepatan dengan SMJ ataupun tidak? Bertepatan sahaja dengan salah satu prinsip dalam SMJ iaitu keamanan dan juga kesejahteraan. Kami juga buktikan lambakan parti ini jejaskan ekonomi dan juga jejaskan pelabur asing bila datang ke negara kita. Tentang ketulusan pentadbiran, adakah tidak ada kaitan dengan ekonomi? Bila ketulusan pentadbiran sesebuah kerajaan negeri ataupun persekutuan itu buruk, akhir sekali ekonomi di kawasan tersebut tidak dapat dijaga disebabkan pelabur asing tak nak melabur dalam negara kita tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu, dalam kita ingin membangunkan Sabah secara kolektif, kita juga perlu berbincang soal yang lebih luas tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebab itu, masalah perwakilan pembangkang dalam membangkang usul perdebatan. Pertama sekali, bila perwakilan pembangkang berdiri atas satu mesej SMJ mampu berdiri atas kaki sendiri tuan-tuan dan puan-puan. Di saat ini, perwakilan pembangkang sudah pun tidak berdebat atas usul yang sama. Sebab mereka hari ini percaya teras 16 SDG tidak perlu menjadi pemacu SMJ tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itulah sepatutnya pembangkang perlu untuk buktikan tidak perlu untuk menjadi pemacu utama SMJ, bukan tolak terus teras 16 SDG ini tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itulah pemahaman mereka ini tidak jelas. Kata mereka teras 16 SDG ini tidak ada kaitan langsung dengan pelan pembangunan Sabah Maju Jaya. Tahukah anda pelan pelaksanaan dan perangkaan pelan pembangunan Sabah Maju Jaya ini diimplementasikan oleh apa? Oleh saranan pendekatan polisi dalam Sustainable Development Goals tuan-tuan dan puan-puan. Maksudnya ada kaitan ataupun tidak? Ada kaitan sahaja. Cuma dalam debat hari ini kita ingin menilai adakah pendekatan kerajaan perlu diutamakan untuk kita menyelesaikan isu pokok dalam negeri Sabah ini. Ini pun tidak dibuktikan oleh perwakilan pembangkang apabila keseluruhan pembuktian mereka tidak pernah menyentuh tema dalam debat hari ini iaitu SDG teras ke-16 tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebab pembuktian mereka hanya bercerita keadaan sedia ada sudah pun baik. Sekalipun keadaan sedia ada tentang ekonomi sudah pun baik, bagaimana kita ingin selesaikan masalah lambakan parti dan pemantapan ketulusan pentadbiran? Perkara ini tidak pernah diselesaikan oleh perwakilan pembangkang tuan-tuan dan puan-puan. Dan pembuktian mereka tentang keadaan sedia ada sudah membaik tentang aspek sosial dan ekonomi malang sekali. Mereka tidak pernah menyentuh apakah keburukan kalau kita mengutamakan menjadikan teras 16 SDG ini sebagai pemacu utama. Perkara ini dari awal ketua pembangkang sehingga pembangkang pertama tidak pernah langsung membuktikan apakah masalah kalau kita menjadikan teras SDG ke-16 ini sebagai pemacu utama. Akhir sekali, perwakilan kerajaanlah yang lebih baik dalam menaklik usul dan memahami isu pokok yang berlaku di negeri Sabah. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih Yang Berhormat. Alat Yang Berhormat, sidang Dewan yang dimuliakan. Dengan berakhirnya ucapan pengulungan oleh pihak kerajaan sebentar tadi, maka berakhirlah sudah persidangan kita. Sehingga bertemu semula pada persidangan yang akan datang. Dengan ini saya mengucapkan terima kasih dan syabas kepada ahli yang berhormat serta seluruh sidang dewan yang telah bersama menjaga keharmonian dewan ini. Maafkan saya yang berhormat sekalian. Saya selaku Tuan yang di-Pertua Dewan dengan ini akan menangguhkan persidangan Dewan pada sesi ini. Untuk makluman hadirin sekalian, pusingan 5 ini adalah pusingan senyap
di mana keputusan tidak akan diumumkan selepas tamat perdebatan. Namun begitu, keputusan akan diumumkan di dalam bilik roll call yang dijangka berlangsung pada jam 3 petang. Para peserta dan hakim dijemput menyertai roll call tersebut. Sebelum itu, saya memohon ahli-ahli yang berhormat beserta panel hakim untuk tunggu sebentar lagi. Roslan, YDP. Ini kan silent round kan? Iya betul, ini adalah silent round. Silent round lepas tu terus habis je. Tidak ada apa-apa. Tak ada apa-apa Ah, juga. Kita akan ada buat sesi penggambaran. Lepas kita buat sesi penggambaran, Ambil gambar sekarang je. Tak perlu nak datang balik. okey. Ambil gambar sekarang. Lepas tu silent umum di roll call nanti je. Lepas ni semua hakim perlu stay untuk buat keputusan. Ya. Hakim akan stay lah. Diminta semua peserta dan hakim untuk buka kamera untuk sesi fotografi secara maya. Satu, dua, tiga. Diminta ketua hakim. Tidak apa. Okey, kita mulakan lagi sekali. 3, 2, 1. Maaf, ada sedikit masalah teknikal. Sekarang, saya akan masukkan para hakim ke dalam bilik breakout hakim untuk membuat keputusan. Para hakim boleh bersurai selepas selesai berbincang dan bersedia dengan keputusan. Para hakim juga dijemput turut serta di bilik roll call peserta untuk sesi pengumuman keputusan. Sekian, Assalamualaikum dan terima kasih. Terima kasih.